Hai dan Assalamualaikum. Pada kali ini, saya akan bercerita mengenai kisah kotak dibak. Pada tahun 2003, ada seorang lelaki yang bernama Kevin Manis yang memiliki sebuah kedai barang antik di pusat bandar Portland yang mana terletak di dasar jambatan tepi jalan yang dianggap sebagai pintu masuk ke kota tersebut. Disebabkan dia memiliki kedai barang antik, dia akan selalu pergi ke tempat-tempat penjualan di halaman rumah dan penjualan harta tanah untuk mencari barang yang dapat dijual di kedainya. Pada suatu hari, berlaku penjualan harta tanah di sebuah rumah wanita yang mana dia baru saja meninggal dunia ketika berusia sekitar 103 tahun. Dia adalah mangsa Holocaust. Dan Kevin pergi untuk melihat penjualan barang-barang wanita tersebut dijual dan pergi ke rumah wanita tersebut, dan dia melihat cara mereka menjual semua barang-barangnya adalah dengan meletakkan mereka dalam jumlah yang berbeza sehingga bergantung kepada barang apa dan mereka akan menggabungkan barang yang serupa dan kemudian dijual sebagai pakej, sehingga orang di sana akan menawar keseluruhan barang kerana mereka tidak dapat membeli barang secara satu-satu. Dan Kevin memerhati satu lot yang agak menarik minatnya yang diletakkan sebagai lot 29, dan terdapat beberapa alat kecil yang ingin dijual di sebuah kedai dan juga mempunyai sebuah kotak misteri yang turut dilabelkan sebagai kotak misteri di atasnya. Dia tertarik dengannya dan jadi dia meletakkan penawaran di lot 29 ini, dan akhirnya dia memenangi tawaran itu. Dia berasa sangat gembira. Kemudian dia mengambil semua barang-barang dalam isi lot 29 itu untuk dibawa ke keretanya. Sedang dia memasukkan semua barang tersebut ke belakang keretanya, kemudian seseorang di belakangnya berkata, "Oh, jadi dia yang pergi dengan kotak dibak tu ya?" Dan Kevin di belakangnya, dia pun terus pusing mengingat kembali di masa kecilnya apabila dia mendengar perkataan dibak itu. Hal ini kerana semasa dia kecil, dia sentiasa diceritakan dengan kisah cerita rakyat Yahudi tentang dibak. Kevin merupakan orang Yahudi dan oleh itu ibu bapanya selalu berkata, "Oh kamu Kevin, lebih baik kamu tidak melakukan itu Kevin, atau dibak akan datang dan memakan kamu." Dan dia membesar dengan kisah-kisah dibak sehingga minatnya tentang dibak semakin membuak-buak. Lalu dia tersentak dan Kevin berpusing dan dia berkata, "Adakah awak memanggil kotak ini sebagai kotak dibak?" Dan wanita itu berkata, "Ya, dan nenek saya sentiasa takut akannya." Dan dia berkata, "Tidak ada yang dapat membukanya." Dan Kevin menoleh untuk melihat kotak itu. Dan tingginya kira-kira 2 kaki dengan lebar 1 kaki, dan ada pintu kecil yang berayon terbuka di bahagian depan, dan di bawah ada laci, dan ada satu kunci yang terdapat di antara 2 pintu dan terkunci dengan kunci mangga. Dan dia menoleh ke arahnya dan dia pergi, "Mengapa anda tidak membukanya?" Dan wanita itu hanya mengatakan bahawa, "Kami tidak pernah tahu, tetapi nenek kami akan selalu bunyi shh, shh, shh setiap kali kami menyebut perkataan dibak. Dan itu cukup pelik sehingga kami tidak pernah bertanya apa-apa, dan kami cuba menjauhkan diri dari kotak dibaknya itu." Kevin pun bersetuju bahawa itu cukup pelik, dan setelah selesai meletakkan barang-barang tersebut, dia kemudian menutup pintu keretanya sambil mengucap selamat tinggal kepada wanita itu. Dia kemudian menaiki keretanya dan berlalu pergi, dan dia tidak pernah memikirkan pada ketika itu dan dengan tidak menganggap kotak itu ada sesuatu yang jahat. Yang difikirkan hanya mungkin sesetengah je yang begitu. Setelah dia sampai ke kedai barang antiknya, dia membawa semua barang yang dimenanginya di lelongan tadi untuk dibawa masuk. Dia membawa barang-barang tersebut ke tingkat bawah kerana di tingkat paling atas merupakan lantai utama di mana merupakan tempat dia menjual barang.
Apabila dia mendapat barang baru, dia akan membawanya ke tingkat bawah, iaitu ke gudangnya yang jauh lebih besar daripada tingkat pertama, yang mempunyai banyak barisan rak dan mempunyai stesen kerja khas di sana. Dia akan membawa barang barunya di sana. Dia akan membahagikan dan menyiapkan mereka sebelum membawanya kembali ke atas. Dia membawa kotak di bak ke bawah dan meletakkannya di atas meja, iaitu di bahagian belakang. Semasa dia baru je hendak meninggalkan kotak tersebut di sana dan untuk kembali ke tingkat atas, tiba-tiba dia menjadi sangat ingin tahu tentang kotak tersebut dan dia benar-benar ingin membuka kotak di bak itu. Oleh itu, dia pergi ke kotak tersebut dan dia cuba menarik dua pintu depan kotak tersebut. Dia tidak mahu merosakkannya, tetapi dia melihat kotak ini tidak mempunyai kuncinya dan dia tidak mempunyai cara untuk mengunci kunci, dan oleh itu dia mengambil pemutar skru dan padanya meletakkannya di bawah logam yang bersambung pada kotak kayu tersebut, dan dia perlahan-lahan membengkokkannya dan kemudian ia keluar dari kayu tersebut. Selepas itu, pintu kotak itu terbuka dan seperti ada alat mekanik di dalam kotak di bak yang mengaktifkan laci yang pada dasarnya. Apabila pintu terbuka, laci di bawahnya juga turut terbuka pada masa yang sama. Kevin tidak menyangka bahawa kotak almari arak seperti itu mempunyai mekanisme yang cukup rumit yang masih berfungsi di dalamnya. Di dalam kotak tersebut terdapat duit shilling 2 sen dari tahun 1920-an, lilin terpakai, rambut, batu nisan kecil yang ditulis Shalom di atasnya, dan ada cawan arak kecil di dalamnya. Kevin merasakan barang-barang ini tidak mempunyai apa-apa nilai. Dia menganggap barang-barang ini mungkin mempunyai nilai sentimental kepada pemilik kotak ini. Kemudian dia pun menutup kotak itu dan meletakkan ke sisi meja dan terus berjalan ke tingkat atas. Kevin, dia mempunyai seorang pekerja di kedai itu yang bernama Jean. Dia merupakan wanita muda yang mempunyai kemahiran menjual yang sangat bagus. Pada hari Kevin membawa kotak di bak itu ke dalam kedai, dia perlu keluar dari kedai dan perlu melakukan beberapa perkara. Oleh itu, dia menyuruh Jane untuk menjaga kedai dan dia pun keluar untuk menyelesaikan beberapa hal. Jane pun yang kemudiannya mengunci pintu depan kedai itu setelah Kevin keluar dari kedai. Hal ini kerana dia perlu turun dan mendapatkan beberapa barang yang ingin dia bawa ke tingkat atas untuk dijual pada hari itu sebelum waktu kedai dibuka. Dia perlu memastikan pintu depan dikunci dan tidak ada orang lain di dalam kedai. Kemudian dia turun ke tingkat bawah. Tangga di ruang bawah diperbuat daripada kayu dan suasana di kawasan bawah agak suram kerana lampu-lampu panjang pendaflor di bawah sudah lama tidak ditukar. Untuk membaikinya perlu menggunakan tangga, tetapi tidak sesuai digunakan kerana lampunya terletak dekat dengan rak-rak tersebut dan berisiko menjatuhkan barang-barang yang ada. Di kawasan bawah mempunyai ruang yang lagi besar dan terdapat rak-rak yang diletakkan barang-barang antik dan barang-barang yang berharga diletakkan di bawah sana. Kemudian dia berjalan ke hujung bilik yang agak jauh dari tempat kotak di bak diletakkan. Semasa dia berada di suatu sudut lain di belakang ruang bawah tanah ini, untuk dia mendapatkan beberapa barang dari rak, tiba-tiba pergerakan dia terhenti dan dia merasakan seperti ada seseorang yang sedang memerhatikannya. Dia kebanyakan masa berada di ruang bawah tanah ini, sama ada terang atau gelap, sama ada Kevin ada bersamanya ataupun dia bersendirian. Tempat ini merupakan tempat dia hadap sepanjang masa dia bekerja dan sebelum ini dia tidak pernah mempunyai perasaan seperti ini. Untuk masuk ke ruang bawah tanah tersebut, tidak ada cara lain kecuali melalui jalan yang dilalui dengan turun di tangga tersebut. Ini merupakan satu-satunya cara untuk turun ke bawah kerana belum pernah dia dengar ada cara lain untuk meninggalkan tempat ini. Dia tidak tahu dari mana dia mendapat perasaan ini. Dan kemudian dia terus melihat sekeliling, tetapi disebabkan dia tidak dapat melihat di ruang bawah dengan jelas kerana cahaya yang tidak berapa terang, dia mula berasa sedikit paranoid. Tiba-tiba telefon berdering.
Di bawah tingkat bawah, terdapat telefon di meja yang terletak di tangga. Dia pun terus terkejut dan tersedar dan kembali ke realiti. Dia menganggap mungkin dia terlalu banyak berfikir. Kemudian, dia pun terus berjalan ke arah telefon untuk mengangkatnya. Rupa-rupanya kawannya yang menelefon. Kawannya merancang untuk datang ke kedai antik pada hari itu. Semasa mereka sedang berbual rancak, Jane tiba-tiba terdengar seperti bunyi penyapu ataupun tongkat kayu jatuh. Lalu dia pun memberitahu kepada kawannya bahawa dia perlu meletakkan telefon dan akan menelefonnya kembali nanti. Dia cuba pergi melihat sekeliling dengan cuba melihat ke arah yang dia terdengar bunyi itu. Pada mulanya, dia hanya melihat-lihat dan dia tidak dapat melihat apa-apa dengan jelas. Jadi, dia menarik nafas panjang dan dia mula berjalan untuk melihat apa yang jatuh. Dan ketika dia berjalan, sesuatu jatuh berkecai di belakangnya. Dan apabila dia pusing ke belakang, dia mendapati salah satu lampu telah jatuh dari silin dan menghempas ke lantai. Dia pun berasa sangat takut dan terus mematikan niat untuk tidak mahu terus meneroka bunyi yang didengar tadi, yang berkemungkinan jatuh di belakangnya di suatu sudut yang gelap ruang bawah tanah tu. Jadi, dia mula berjalan kembali ke tangga untuk keluar dari situ. Ketika dia berjalan untuk keluar dari situ, tiba-tiba sebuah kerusi kayu yang berada di salah satu rak terbang dari sana dan mendarat tepat di tengah Jane. Kerusi itu menghalang jalannya dan tidak mungkin ini berlaku melainkan seseorang yang mendorong kerusi tersebut. Tiba-tiba dia terus berfikir mungkin seseorang turun ke sini bersamanya dan dia menjerit sambil menolak tepi kerusi tersebut. Dia kemudian berlari ke arah tangga dan pintu sebelum turun ke bawah. Dia tidak dapat membukanya kerana terkunci dari luar. Dia menjadi semakin takut kerana tidak mungkin dia menutupnya secara tidak sengaja. Kerana hanya Kevin saja yang mempunyai kunci untuk mengunci dan membukanya. Dia jadi semakin tidak keruan kerana sekarang dia terperangkap di bawah. Pada waktu yang sama, dia terdengar beberapa orang berlari-lari menolak kerusi dan lampu bertaburan jatuh. Dia mengoncangkan pintu masuk bawah tanah sambil berfikir mungkin Kevin ada masuk dan terlupa yang dia berada di tingkat bawah, dan kemudian Kevin menutup dan mengunci pintu bawah tanah tersebut. Dia cuba melihat ke bawah dari tangga dan dia semakin mendengar lebih banyak lampu jatuh dari siling dan berkecai di lantai. Dia semakin panik dan merasakan seseorang akan menaiki tangga dan pergi ke arahnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kemudian mengeluarkan telefonnya dan menelefon Kevin. Pada masa itu, Kevin sedang memandu untuk pergi kembali ke kedai antik yang akan sampai dalam beberapa minit saja lagi. Kemudian dia melihat telefonnya berdering yang terletak di tempat duduk penumpang dan dia mengambilnya. Dia mendapati bahawa Jane yang menelefonnya dan dia pun menjawab telefon tersebut. Jane dengan segera menjerit dalam keadaan histeria dan dia menjerit bahawa ada orang di kedai antik yang memecahkan barang di situ. Kevin pun cuba bertanyakan apa yang sedang berlaku dan pada waktu yang sama dia dapat mendengar di latar belakangnya adalah bunyi seperti bunyi kaca pecah dan bunyi barang jatuh. Jane pun mengatakan ada seseorang di ruang bawah tanah. Kevin pun menyuruh Jane untuk keluar dari situ dan cuba menelefon polis. Tetapi belum sempat untuk dia mengatakannya, telefon tiba-tiba terus terputus. Setelah dia sampai di hadapan kedainya, dia terfikir sendiri apa yang perlu dilakukan sekiranya pencuri tersebut membuat Jane sebagai tahanannya. Tanpa dia berlengah masa, dia membuka pintu depan yang terkunci dan pergi mendapatkan Jane. Semasa dia masuk, dia terdiam ketika masuk kerana dia melihat sekeliling seperti tidak ada apa-apa pun kerosakan. Dan dia menjerit memanggil Jane, tetapi tiada jawapan. Dia pun mula berjalan dengan secara perlahan dan menuju ke arah pintu mahala ke tingkat bawah yang merupakan pintu kebal yang hanya dia saja mempunyai kunci untuk pintu tersebut dan mendapati pintu itu terkunci.
Kevin mula berfikir bahawa dia tidak mengunci pintu itu dan hanya dia yang mempunyai kunci untuk mengunci itu punya pintu. Kevin pun melihat di tingkat atas, tidak ada sesiapa dan merasakan dia perlu pergi melihat di tingkat bawah. Lalu dia pun membuka pintu kebal tersebut dan dia mula berjalan ke bawah dengan langkah yang berjaga-jaga. Dia cuba membuka lampu tetapi lampu tidak berfungsi di sana. Ketika dia cuba membongkok di suatu tempat, di sudut tempat, dia dapat melihat ruang bawah tanah tersebut. Dia melihat Jane sedang duduk di kerusi tepat di sebelah meja di mana telefon itu berada, dan dia hanya duduk di situ seperti agak terpana. Kevin pun pergi ke arah Jane dan dia pun bertanya, apa yang sedang berlaku di sini? Dia dengan segera melihat ke semua ruang dan dia mendapati semua barang-barang terkeluar dari rak dan kaca bertaburan di seluruh lantai. Dia melihat Jane dan Jane tidak menunjukkan sebarang reaksi. Jane hanya duduk di sana seperti sedang terkejut dan dia berpaling semula ke arah Jane dan dia menyuruh Jane untuk memberitahu dia apa yang sedang berlaku di sini. Jane pun bangun dan berkata dia tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan. Dia berkata apa yang berlaku di sini, dia sedang berjalan di kawasan barisan rak-rak itu dan merasakan seperti ada seseorang yang sedang memerhatikannya, dan kemudian barang-barang mula jatuh dari rak dan lampu turut jatuh dari silin yang belum pernah dia melihat perkara seperti ini. Pada masa itu, Kevin menyangkakan ada orang yang memecah masuk, tetapi sejauh yang dilihat tidak ada orang di sini melainkan Jane saja. Lalu dia pun menggunakan lampu sulung untuk melihat sekitar ruang bawah tanah itu untuk memastikan memang ada orang yang melakukannya atau Jane yang melakukannya. Dia lihat hanyalah kaca yang pecah dan beberapa perabot yang terkeluar dari rak dan beberapa perkara lain yang ada di lantai, tetapi tidak ada orang lain di sini. Setelah Kevin yakin bahawa tidak ada orang lain di sini, dia berpaling ke arah Jane dan dia merasa sangat menyesal. Dia merasakan Jane yang melakukan semua ini. Jane pada ketika itu agak marah kerana menuduhnya semua itu. Pada masa yang sama, dia menyatakan hasrat untuk berhenti kerja pada masa itu juga dan menyatakan bahawa dia tidak akan kembali lagi ke kedai ini. Walau bagaimanapun, Kevin pada masa itu percaya bahawa Jane yang melakukannya dan tidak terfikir sedikit pun bahawa kotak di bak itu yang melakukan semua itu. Tidak lama beberapa hari selepas kejadian di bawah tanah itu, ibu Kevin datang ke kedai untuk pergi makan tengah hari bersama bagi meraihkan hari jadinya. Sebaik saja dia masuk ke kedai, Kevin pergi ke rumah ibunya dan menyatakan dia ada hadiah untuk ibunya. Dia membawa kotak di bak itu dan dia meletakkannya di atas meja tepat di hadapan ibunya yang sedang duduk di kerusi. Belum sempat dia menjelaskannya, tiba-tiba ada telefon berbunyi. Dia menjangkakannya akan ada panggilan masuk dan dia memberitahu ibunya yang dia harus menjawab panggilan tersebut yang terletak di hujung kedai. Sementara menunggu Kevin, ibunya hanya duduk di sana melihat kotak itu. Jadi sementara Kevin berada di hujung kedai, ibunya membuka kotak di bak itu dan dia terus terduduk sebaik saja membukanya kerana dia berasa sangat takut sebaik saja dia membuka pintu kotak tersebut. Dia menatapnya seperti dia tidak dapat mengalihkan pandangan darinya dan tiba-tiba saja dia mendapat strok. Dia cuba bergerak tetapi dia tidak dapat bergerak dan bercakap. Kevin yang melihatnya terus berlari ke arahnya dan bertanya kepada ibunya apa yang telah berlaku serta dia menelefon terus 911. Pada ketika itu, paramedik pun mengurus ibunya. Ibunya duduk dalam keadaan lumpuh. Ibunya tidak dapat bercakap dan ibunya tidak dapat menggerakkan semua yang ingin dia sampaikannya hanya adalah untuk menyuruh anaknya membuang kotak itu. Dia tidak tahu mengapa dia berasa seperti kotak itu melakukan semua ni ke atas diri dia sehingga mengalami lumpuh. Dan semua yang dapat dia lakukan adalah dengan mengalihkan pandangannya ke Kevin dan memandang ke arah kotak di bak sambil memandang berharap anaknya akan dapat melihat matanya sebagai isyarat untuk
melihat di kotak itu dan menyatakan bahawa perkara itu iaitu kotak itu tidak baik, dan Kevin menyedarinya bahawa ibunya melirik matanya ke kotak di bak itu. Tetapi pada masa itu dia lebih prihatin terhadap kesihatan ibunya. Kevin memikirkan bahawa ibunya kelihatan seperti takut ke arah kotak itu. Kevin tidak pasti sama ada sesuatu yang tidak baik mengenai kotak itu. Apakah sebab nasib buruknya atau ada sebab untuk dia tidak membuka kotak ini? Sama sekali dia tidak tahu. Kevin mengalami perkara yang mengerikan di ruang bawah tanah dan sekarang ibunya mengalami lumpuh. Jadi dia ingin menjauhi dari kotak tersebut dan meletakkannya di bahagian depan kedai antiknya untuk dijual. Dan dengan cepat sepasang kekasih muda masuk ke dalam kedai dan mereka membeli kotak itu. Dan Kevin pun berasa lega. Dia bersyukur bahawa nasib buruk yang sedang berlaku itu akan hilang dan hilang dari hidupnya. Tetapi hanya beberapa hari kemudian dia berada di belakang kedai pada ketika dia mendengar pintu terbuka dan kemudian pintu ditutup, dan dia pun berjalan keluar dengan harapan dapat melihat beberapa pelanggan, tetapi sebaliknya dia melihat kotak di bak yang diletakkan di dalam kedai. Seseorang pasti baru saja meletakkannya dan oleh itu dia berjalan ke sana dan dia melihat ada sehelai kertas yang telah ditulis di atas kotak di bak, dan tulisan itu menyatakan ada benda jahat yang menakutkan tentang kotak ini. Kevin menjadi semakin takut dan tidak mahu kotak di bak itu berada dalam storenya, sehingga dia memasukkannya ke dalam keretanya dan dia memandu kembali ke rumahnya untuk dia letakkan dalam stor simpanannya, dan lalu dia menguncikannya. Kemudian dia kembali bekerja pada siang itu. Pada malam itu, ketika dia pulang, dia ingin pergi tidur dan dia mempunyai mimpi ini di mana dalam mimpi itu dia sedang berjalan di halaman rumah dia yang sedang memegang tangan seorang wanita yang dia percayai adalah rakannya. Secara tiba-tiba orang itu mula melepaskan tangannya dan mereka terus bergerak ke suatu kawasan yang benar-benar gelap. Dan semasa dia melihat ke dalam kegelapan itu, dia melihat ada seorang wanita tua yang sedang berjalan keluar dari kabus. Dia tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi wanita tersebut semakin dekat ke arahnya. Dan tiba-tiba seluruh wajah wanita tersebut jatuh, iaitu kulitnya mereput seperti mayat dan cuba mencengkam muka Kevin. Kevin pun terbangun dalam keadaan yang sangat takut daripada mimpi tersebut. Dia pun bangun ke bilik air untuk mencuci mukanya. Semasa dia melihat cermin, dia mendapati ada kesal lebam di bahu dan lengannya yang sebelum ini tidak pernah ada. Dia melihatnya dan tidak berfikir yang ini ada kaitan dengan mimpi tersebut. Dia pun cuba kembali tidur dan kemudian mempunyai mimpi yang sama juga. Dia kembali ke bilik air dan sekarang seluruh punggungnya ada kesal lebam, di lengannya ada kesal lebam dan di lehernya ada tanda merah. Dan kini dalam fikirannya dia merasakan seperti ada kaitan dengan kotak di bak itu. Kemudian Kevin tidak kembali ke katil untuk tidur, tetapi dia membuka komputernya dan meletakkan kotak di bak itu untuk dijual di eBay pada malam itu. Tidak lama kemudian, ada dua remaja yang bernama Sam dan Brian yang tinggal di Missouri berminat untuk membeli kotak itu. Okey, mengenai kisah kotak di bak ini akan saya sambungkan dalam part 2 punya, di mana kotak di bak ini akan bersambung ke pembeli yang kedua, iaitu Sam dan Brian. Mereka merupakan remaja, dua orang remaja lelaki yang tertarik dengan iklan yang Kevin, iaitu pembeli pertama yang telah mengiklankan kotak di bak itu di eBay. Dan mereka berdua ini tertarik bukan sebab
bentuk kotak itu, tapi disebabkan penerangan yang terperinci dari Kevin tentang kotak itu, yang mana dia mengalami kejadian yang pelik dan mengganggu hidupnya. Jadi mereka berdua ini tertarik untuk membelinya kerana mereka ingin mengalami benda yang sama. Walau bagaimanapun, apa yang mereka lakukan ni telah memakan diri mereka sendiri. Jadi pada video part tu saya akan berceritakan tentang pembeli yang kedua ni, dan mungkin juga saya akan cerita tentang pembeli yang ketiga. Jadi sesiapa yang berminat nak mengikuti kisah di bab ini, bolehlah sambung ke part 2, kerana kisah ini pernah didokumentasikan dan mereka semua pernah diwawancarakan dalam satu pusat televisyen tentang kisah di bab ini. Kerana kisah di bab ini bukan sahaja pernah viral di Malaysia, malah juga pernah viral di luar negara. Apapun, jangan lupa like and subscribe channel saya. Terima kasih bagi yang meminatinya. Terima kasih.